Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran yang kedua, belum habis lagi. Pada minggu lepas kita berhenti pada jadual. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung tadriban. Kita masih lagi di surat 7. Okey, at-tadribul awal, kita nak jawab soalan ya. Aina yadrusu Ismail? Okey, aina yadrusu Ismail? Jadi kalaulah akan datang kita tidak meletakkan baris, nah beginilah jadinya ya. Jadi saya sengaja saya tidak meletak baris pada soalan. Jadi kalau tuan-tuan tengok insya-Allah boleh bacalah. Okey, aina di mana? Yadrusu nak belajar. Ismail nama orang yang dibincang dalam petikan. Di mana Ismail belajar? Jadi kalau kita tengok dalam petikan yang telah pun kita bincang dulu, Ismail, kita boleh dahulukan perkataan yadrusu, okey, di dalam jawapan. Okey, yadrusu Ismailu, okey. Yadrusu Ismailu fi kulliyati dirasat al-islamiyah. Di Jamiatil Malaya. Baik. Ini jawapan panjanglah. Kalau jawapan ringkas fi kulliyati dirasat al-islamiyah. Ataupun bagian ringkas lagi fi Jamiatil Malaya. Okey, terserahlah. Yang penting kita faham. Soalan tu tanya apa? Berikutnya, mata yastayqidhu Ismailu yaumiyan. Mata yastayqidhu Ismailu yaumiyan. Soalannya, bila Ismail bangun tidur? Okey. Yaumiyan, pada setiap hari. Kataan yastayqidhu itu ialah fi'il mudhari'. Telah pun kita bincang madhinya istayqadha. Okey, istayqadha mudhari' disebut yastayqidhu. Baik. Jadi dalam petikan kita boleh lihat ya. Biasanya dia bangun pukul 5 dah. Jadi kita buat yastayqidhu Ismailu as-sa'ata al-khamisata sabahan. Okey. Yaumiyan. Boleh letak di hujung, tak ada masalah. Okey. Jadi kita kena ingatlah ya. Istayqadha yastayqidhu. Kita baca baris dengan baris yang betul. Thalatha, madza yaf'alu Ismailu qabla adh-dhahabi ila al-fasli? Okey, saya ulang. Madza yaf'alu Ismailu qabla adh-dhahabi ila al-fasli? Ada orang dibaca qabla adh-dhahabi. Okey, dibaca dengan baris bawah. Jadi saya cek. Jadi bacaan yang tepat ialah zal dibaca dengan baris atas. Okey, itu yang tepatlah ya. Madza yaf'alu Ismailu? Apa Ismail buat? Qabla adh-dhahabi, sebelum pergi. Ila al-fasli, ke kelas. Kataan adh-dhahab di sini bukan kata kerja. Bukan fi'il. Kita kenal
kita kata ia bukan fi'il sebab kata ini ada alif lam. Cuma masa terjemah itu bunyinya bunyinya seperti fi'il. Bila mana-mana perkataan dia ada alif lam kat depan, mesti isim. Okey, apatah lagi qabla tergolong dalam kategori zarfu al-zaman, selepasnya mestilah isim. Okey, jadi kita akan jawablah. Dia buat apa sebelum pergi ke kelas. Dalam teks ada ya. Jadi kita buatlah ya. Yatanawalu. Yatanawalu Ismailu al-fatura fi mat'amil maskan. Jadi perkataan yaf'alu buat, kita janganlah kata yaf'al Ismailu yatanawalu. Okey? Jadi tak perlu kita ulang balik yaf'alu itu. Terus kepada perbuatan yang dia buat, tindakan yang dia buat. Yatanawalu Ismailu al-fatura. Ismail mengambil sarapan pagi. Fi mat'amil maskan, di kantin asrama. Perkataan yatanawalu, kita kata apa? Makan boleh, tak minum boleh, ambil sarapan boleh, ambil obat pun boleh, bincang pelajaran pun boleh. Perkataan tanawala yatanawal. Baik. Berikutnya, kaifa yadhhabu Ismailu ila al-fasli. Kaifa, bagaimana? Bagaimana Ismail pergi ke kelas? Jadi jawapannya ialah yadhhabu Ismailu ila al-fasli bi darajatihi an-nariyati. Jawapan dia. Jadi perkataan yadhhabu itu pergi. Okey, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Di yadhhabu itu fi'il mudhari'. Fi'il, bukan isim. Okey, jadi madinya ialah dhahaba. Mudhari' disebut yadhhabu. Baik, jadi soalan latihan pertama sudah pun selesai. Sangat mudah. Cari sahaja jawapan daripada petikan. Okey, tidak mencapai. Okey, kita berpindah kepada muka surat sebelah. At-tadrib ats-tsani, latihan kedua. Hawil Ismail alladhi fil fikratil atiyati ila Hajar. Kita cuma pilih perenggan di bawah saja. Okey, cerita tadi panjang. Banyak perenggan. Banyak baris. Okey, jadi kita ambil beberapa baris sahaja, ada 4 baris. Okey. Sebahagian daripada kisah Ismail. Hadza talibun jami'iyyun. Ini teks asal dia. Jadi kita akan perhati kataan Ismail, ismuhu Ismail. Ismail itu akan kita tukar kepada Hajar. Hajar ni muzakkar ke muannath. Okey, selalu kita sebut dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dia ada Hajar, isteri pertama, isteri lepas tu ada Sarah, isteri yang kedua. Jadi perkataan Hajar meskipun dia ada ta marbutah, dia biasa diguna untuk nama perempuan. Baik. Jadi kalau kita tukar Ismail kepada Hajar, maka di sana banyak perkara yang turut bertukar. Termasuklah ismu isyarah, kata isyarat. Okay, termasuklah dhamir. Okay, termasuklah fi'il. Baik. Kita terus tukar ya. Hadza talibun jami'iyyun. Tukar kepada hadhihi talibatun jami'iyyatun. Okey, kita akan tukar apa? Hadhihi. Okey. Hadhihi ini. Tapi muannas. Jadi kalau hadhihi muannas, talibatun.
Begitu Mana-mana sifat yang datang selepas talibatun mesti muannath. Jami'iyatun. Kataan jami'iyatun ini dikira sifat pada talibah. Jadi ini seorang pelajar peringkat universiti. Begitu. Ismuha. Okey. Jadi alif dibaca bagi bawah. Saya sengaja letak dalam baris. Sebab alif ini dikira sebagai hamzah wasal. Jadi bila kita baca, tetap dengan baris bawah. Okey, dia tidak mengikut kaedah huruf yang ketiga. Okey. Ismuha. Jadi ada orang dia kata, Ustaz, mim ni kan huruf yang ketiga. Sepatutnya baca u lah. Tak, usmu. Salah. Jadi kalau kita kata salah, orang ada sebab apa salah? Jawapannya ialah, kalau kita kembali balik tak kataan ismuha ini, kita pisahkan. Boleh kataan nama itu yang asalnya ismun. Okey, min memang huruf ketiga, tapi dia huruf ketiga dan terakhir. Jadi kata nama, kalau tak ada alif lam, dia boleh baca ismun. Dalam situasi yang lain, boleh baca isman. Nah, mungkin boleh baca ismin. Jadi huruf ketiga ni boleh berubah. Dia tidak tetap dengan baris tertentu. Okey, jadi kita tak boleh mengikut kaedah huruf yang ketiga. Jadi Arab baca macam mana? Baca baris bawah. Begitu. Di ismun. Jadi mereka tak baca usmun. Kalau akan datang, dia akan jumpa isman. Nah, mim bagi atas dulu. Nak baca i juga. Akan datang baca ismin. Baca bawah. Mim bagi bawah dulu. Alif ini yang bahasa tetap baca bagi bawah juga. Okay. Ismuha hajar. Sebenarnya kita sebut hajar dalam bahasa Melayu kita tulis sama ada ha pedas ke, ha simpul ke, semua dengan H. Jadi di sinilah kita kena tahu perkataan hajar yang kita tulis dalam bahasa Melayu tu H-A-J-A-R macam mana ditulis dalam bahasa Arab. Itu kena tahu. Sebab ada kataan yang kita sebut seperti hajar, ada yang tulis dengan ha pedas. Itu salah. Okey, baik. Huwa yadrusu tukar kepada hiya tadrusu. Okey. Jadi kita sebut huwa ya. Sebab sekarang hajar muannath. Jadi kita akan kata hiya. Tak sebut lagi yadrusu. Ya itu mewakili dia lelaki. Kalau dia perempuan, tadrusu. Hiya tadrusu fi kulliyati dirasat al-islamiyah di Jami'atil Malaya. Tiada sebarang perubahan. Okey, yang berubah hiya tadrusu. Fi kulli yaumin, pada setiap hari. Okey, yastayqizu, bangun dari tidur. Tak, bangun. Terkejut, bangun. Sedar, bolehlah ya. Jadi perkataan ini ialah fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Jadi huruf ya itu kita akan tukar kepada ta. Okey, tastayqizu. Okey, kena hati-hati ya. Depan ni ta. Ta ni menandakan perempuan. Tastayqizu. Okey, begitu. Jadi datangkan hajar. Tastayqizu hajar. Min naumiha, dari tidurnya. Jadi dia bangun, hajar bangun dari tidurnya. Ada alif. Inilah muannath. As-sa'atal khamisata, pada pukul 5 sabahan, pagi. Okey, thumma, kemudian. Jadi kalau dalam Quran kita akan dengar sikit sebab apa? Atas mim tu ada sabdu. Jadi di luar Quran tak payah dengar dua harakat. Okey, thumma macam tu saja. Thumma yaghtasilu, kemudian dia mandi.
Wa yatawaddau, dia mengambil wudu. Wa yusalli tahajjuda, dan dia sembahyang tahajud. Jadi kita kena tukar lah ya. Yaghtasilu kepada ta. Taghtasilu. Lepas tu yatawaddau kepada tatawaddau. Okey, tatawaddau ni ta yang mula-mula itu ta menunjukkan perempuan. Ta yang ini. Ta yang ditukar daripada ya. Asalnya ya tawaddau tu untuk muzakkar, tukar kepada ta lah untuk perempuan. Okey, tatawaddau. Kena hati-hati sebab ada dua ta. Sebut pun kena perlahan-lahan. Takut kita macam tersasul sebut jadi banyak. Tatawaddau mana tadi? Sebut slow ya. Tatawaddau. Wa tusalli. Kataan tusalli ta juga. Okey. Jadi lepas lam ada ya. Memang ya ni bertitik. Tak, tusalli memang li ni panjang dua harakat sebab ada ya. Tapi lepas ya yang mati itu, tak ada lagi huruf yang bersatu, iaitu ta bersatu. Jadi lam kita akan lompat terus kepada ta tanpa dipanjangkan. Wa tusalli tahajjuda. Begitu. Jadi jangan baca wa tusalli ta, itu salah. Wa yaqra'ul Qur'ana ba'da salatil fajr, dan dia baca Quran. Jadi ya tukar kepada ta ya. Wa taqra'ul Quran, dan dia yang dihajar baca Quran ba'da salatil fajr jama'atan, selepas sembahyang subuh secara berjemaah, ma'a zumalaihi. Okey. Jadi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kalaulah kita kata asrama itu berbeza, tak. Sama perempuan berbeza, tak. Jadi Melaka. Jadi kalau ada surau barangkali sana dia ada surau perempuan. Jadi yang imamnya perempuan. Jadi dia pun sembahyang dengan geng-geng perempuan dia. Jadi kita kata dengan kawan-kawan perempuan, kita pun kena mahirlah tukar. Kalau zamil, zamil ni kawan lelaki. Kalau jamak zumala. Perkataan zamil samalah seperti sadiq. Okey? Jadi kita boleh gunalah ya. Sadiq boleh, zamil boleh. Kalau muannas, zamilah. Nah, ini mufrad. Jamak disebut apa? Zamilat. Okey, jadi kalau nak jadikan dia jamak muannas salim, kita ambil yang mufrad ini, kita buang ta marbutah. Tidak boleh berhimpun dua tanda perempuan. Ta ini alamatut ta'nits yang pertama. Jadi kita buang dan tambah alif dan ta. Ta yang buka ini pun alamatut ta'nits. Jadi kita pun nak buang ta terlebih dahulu, kita tambah alif dengan ta maftuhah. Zamilat. Okey. Jadi kita ambil ma'a zamilatiha. Begitu. Jadi cara tulisnya, saya akan tulis ni ya, takut ada yang pening nak tulis. Okey. Ma'a zamilah, panjang dulu, lepas tu tiha. Kita baca ti ni apa sebab? Kataan ini datang selepas ma'a. Dalam tajuk nahu, okey, mana-mana kata nama yang datang selepas ma'a, huruf akhirnya mesti baca baris bawah. Jadi ta ini huruf yang terakhir bagi perkataan yang datang selepas ma'a. Jadi huruf akhirnya apa? Huruf ta. Ta ini mesti baca baris bawah. Okey. Ma'a zamilah biha. Ini rujuk kursi haja. Fi musallal maskan. Musalla maksudnya di surau ataupun tempat solat. Al-maskan asrama.
Okay, fi musallal maskani, di surau asrama. Baik. Kata musalla sudah pun kita terbiasa dah dalam kehidupan kita. Pergi masjid, pergi pejabat, kita ada satu surau. Disebut surau bahasa Melayu, Arab sebut musalla. Okey, setengah tempat disebut masjid juga di tanah Arab. Tapi kita di sini biasa sebut apa? Musalla. Ada musalla. Okey, alhamdulillah selesai ya. At-tadribul tsalits, latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga, daripada petikan yang kita baca dulu, di sana ada kataan-kataan baru melibatkan mufrad dan juga jamak. Jadi kita kena mahir lah ya. Jadi kalau sebut durus, saya letak pada kolom jamak. Al-mufrad maksudnya tunggal. Al-jam'u jamak. Soalan ni, latihan ketiga disuruh buat apa? Imla'il jadwal al-atiyah. Isi jadual berikut. Okey, isi jadual berikut. Okey, baik. Jadi, nak sebahagian nak mufrad, sebahagian nak jamak. Okey, jadi satu pelajaran disebutnya apa? Darsun. Okey, bila tak ada alif lam, dibacanya dengan tanwin. Darsun. Sin bagi depan dua lah. Okey. Jadi kesemua mufrad, huruf akhirnya bertanwin. Tapi ingat, tidak kesemua jamak huruf akhirnya bertanwin. Okey, kesemua mufrad huruf akhirnya bertanwin. Ini mufrad. Darsun, jamaknya Arab sebut durusun. Okay. Sin huruf akhir ketika jamak diletaknya tanwin. Sebab apa? Memang ini Arab baca dengan tanwin. Okey, nombor dua, jamak diletak zumala'u. Tengok ya. Bukan silap taik ni, memang begitu. Zumala'u, hamzahnya bagi satu saja. Kenapa tak baca zumala'un? Kita akan belajar akan datang, insya-Allah. Tajuk yang sangat besar yang bincang satu bab kata-kataan yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Termasuklah zumala. Ada sebab dia, insya-Allah kita akan bincang. Jadi kalau mufradnya apa tadi? Zamilun. Jadi ada orang nama apa? Nama Zamil. Mana comel lah. Tak, seorang sahabat, seorang kawan. Jamaknya zumala'u. Tengok ya. Ketika mufrad, zamilun. Tuan-tuan jangan baca zamilu. Jangan kata, jamak zumala'u. Mufrad baca zamilu. Salah. Thalathah yang ketiga. Nak cari mufrad kepada mawaddu. Mawaddu makna apa? Subjek. Okey, mata pelajaran. Jadi Arab sebut jamaknya mawaddu. Okey, tuan panjang sikit saja. Cukuplah ya. Janganlah dapat 6 harakat. Nanti kan ubah ni dia panjang sikit. Lepas tu di hujung tu ditekan sebab ada dal yang bersambung. Mawaddu. Okey, ini pun sama juga. Arab tak baca mawaddun. Kita akan bincang bersama dengan Kis Zumala'u akan datang. Okey, mufradnya ialah maddatun. Okey, ketika mufrad, ta ini dibaca dengan tanwin. Okey, maddatun. Panjang sikit lah ya. Jangan baca maddah. Itu ma'arif, lazim kalim musaqqa dalam Quran. Okey. Arba'ah yang keempat, maskanun. Maknanya apa maskanun? Tempat tinggal. Maskan. Okey, kadang-kadang untuk semut diguna juga maskan. Dengan makna sarang, betul lah ya. Maskan untuk pelajar disebut sebagai
asrama. Okey, perkataan maskan diambil daripada sakana. Sakana ini tengok dalam kamus ada beberapa makna. Antaranya telah tinggal. Pasangannya ialah yaskun. Okay, telah tinggal, telah menetap, duduk, mendiami, itulah sakana. Yaskun. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kamus, tiba-tiba ada makna kedua. Ya. Bila digandingkan sakana ini, dengan apa? Dengan ila. Nampak ada ila. Sakana ila. Maksudnya menjadi tenang. Taskunu ilaiha. Dalam Quran sebut. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa tenang. Bersama dengan pasangan kamu. Perkataan sakana sahaja duduk, menetap, mendiami, tinggal. Manakala kalau sakana bergandingan dengan ila, yaskunu ila, maksudnya apa? Rasa tenang. Sebab itu muncul perkataan sakinah, ketenangan. Okey? Jadi daripada perkataan sakana ini kita boleh hasilkan perkataan lain. Antaranya tempat tinggal. Maka ditambahlah mim kat depan. Okey, mim di baris depan, baris atas, sin pula ditukar baris, nun ini di baris depan dua lah. Menandakan dia kata nama. Okey. Maskanun, tempat tinggal. Jamak ni apa? Kamus bagi. Kamu bagi masakin. Itu tuan tengok dalam kamus, kamu bagi masakinu. Bukan masakinun, bukan tanwin. Masakinun, nun satu saja. Tuan-tuan tanda dulu. InsyaAllah kita akan belajar dalam tajuk yang besar nanti bersama-sama dengan perkataan sumala'u, mawadu dan masakinu. Banyak lagi. Faslun, satu kelas. Buka dalam kamus faslun, ada makna banyak lah. Selain kelas. Makna yang kedua, makna apa? Musim. Kalau kita kan, ada musim panas, musim banjir, musim tengkujuh barangkali. Kalau di negara-negara Arab, negara Eropah kan dia nampak musim musim bunganya, seluruhnya sebagainya. Jadi faslun boleh juga dengan makna musim. Okey, di peringkat universiti, sesi pengajian pun diguna faslun. Cuma ditambahlah sikit. Al-faslu ad-dirasiyu, semester. Jadi macam tu. Okay. Dalam buku, dalam kitab, al-faslu tsani, fasal kedua. Dengan makna bab kedua. Kalau tuan tengok dalam kitab-kitab pondok, kitab-kitab kuning yang saya ikuti, faslun fi bayani arkanil wudu'i. Contoh. Faslun, pasal pada menyatakan rukun-rukun wudu. Faslun maksudnya pasal. Nampak? Okey. Jadi jamaknya apa? Fusulun. Okey, faslun dengan makna jamaknya ialah fusulun. Fa, sa, waw, lam. Lam macam mana? Bertanwin. Okey, fusulun. Okey, baik. Yang keenam, mat'amun. Mat'amun pun sama macam maskan. Tuan-tuan carilah. Ta, ain, mim. Itu huruf asalnya. Lepas tu tambah mim kat depan dengan makna tempat makan. Okey? Jadi mat'am satu tempat makan ataupun mat'am dengan makna kantin, mat'am juga dengan makna restoran. Okey, kalau dia nak makan nasi Arab bagi al-mat'amul arabiyyu. Dia kata nadhhabu ila al-mat'amil arabi linakula al-aruz al-arabi. Jadi dia pun pergi tengok terpampang pada signboard dia mat'am arabi. Dengan makna apa? Restoran. Mungkin kafe pun boleh. Okey, jamaknya disebut macam mana? Jamak disebut seperti maskan.
Masakinu. Mata'im. Jamu'nya. Okey. Mata'im. Jadi masa baca tu kena baca betul lah ya. Jangan baca mata'imun, salah. Mim baca baris satu sahaja. Jadi huraiannya akan datang insya-Allah. Okey, selesailah latihan yang ketiga. Jadi tadi saya terlewat post sambungan dia. Tuan-tuan boleh rujuk kepada sambungan nota kita. Okey. Di bawah pelajaran kedua sambungan. Okey, fine, pelajaran kedua sambungan. Okey, at-tadribur rabi', latihan yang keempat. Imla'il faragh, isi tempat kosong. Bi fi'lin mudhari'in munasibin, dengan fi'il mudhari' munasibin yang sesuai. Okey. Min 'indika, dari awak sendiri, dari anda sendiri. Jadi tuan-tuan kena reka sendirilah. Tidak ada sebarang fi'il yang diberikan. Jadi saya fikir ini soalan yang mudah sebab kita faham soalan dengan jawapan tu insya-Allah boleh jawab. Okey, perbualannya antara Muhammad dan Marbawi dan Muhammad. Okey. Jadi si Marbawi pun tanya dah. Memulakan perbualan. Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Berhenti pun boleh ya. Ya Muhammad. Ila aina. Nak guna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi bila si Marbawi tanya Muhammad, Muhammad tu orang lelaki. Okay, fi'il mudhari'. Sebagaimana fi'il madhi yang dulu, dia ada berapa? 14. Nah, 14 sifir. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. 14. Jadi fi'il mudhari' pun ada 14 juga. Okey. Jadi di sini ditanya Muhammad. Muhammad itu seorang lelaki. Orang kedua. Ya Muhammad, ila aina tadhhabul an? Okey. Jadi jawapannya sangat mudah. Nah, ila aina tadhhabul an? Ke mana kamu pergi sekarang? Okey. Jadi kita guna tadhhabu ini fi'il mudhari' sebab dia sedang pergi. Okey, kita guna ta menunjukkan orang kedua. Okey. Jadi tak ada apa-apa penambahan di hujung. Jadi tadhhabu ini merujuk kepada seorang lelaki. Okey. Baik, tadhhabu. Bukan tadhhabani, dua orang. Belum belajar lagi. Muhammad pun jawab, adhabu ila Sri Damansara. Okey, jadi bila kata saya pergi, adhabu. Fi'il mudhari' huruf ya akan berubah. Kepada ta, kepada alif bertanda hamzah dan kepada nun. Jadi kita masukkan di awal alif bertanda hamzah bagi atas. Adhabu makna apa? Saya pergi. Okey. Jadi Muhammad jawab adhabu ila Sri Damansara. Marbawi tanya lagi, madza? Kosong hunaka. Itu hunaka makna apa? Di sana. Jadi kita agak-agak Marbawi tanya apa kamu buat di sana? Okey. Jadi kalau kamu buat, kita akan tanya dengan taf'al. Okey. Jadi pada sesi lepas dulu kita dah belajar dah. Fa'ala. Fa'ala ni mana apa? Telah buat. Okey. Pasangan mudhari'nya yaf'al. Okey. Jadi kita kena tahu pasangan dia. Jadi kalau fa'ala yaf'al. Daripada ya kita boleh tukar kepada ta,
untuk dia perempuan seorang dan tukar kepada ta juga untuk awak lelaki. Boleh. Mada taf'alu hunaka? Jadi apa kamu buat di sana? Muhammad jawab, al-lughatal arabiyyah. Barangkali makna apa? Ada kosong itu saya belajar nak. Okey. Kata yang paling mudah iaitu adrusu. Okey. Bila sebut di sini maksudnya saya. Okey. Adrusu saya belajar. Jadi bila orang kita adrusu ni kalau madinya kata macam mana? Tak pasangan madi mudhari' dalam kamus. Kamus bagi apa? Darasa lah. Darasa. Cari dalam kamus, kamu bagi darasa, pasangannya yadrusu. Okey? Sangat mudah. Jadi huruf ya ni tukar kepada alif bertanda hamzah bagi atas. Maknanya saya. Ada orang dia cuan ataupun dia mengambil mudah dengan tidak menulis hamzah. Dia baca apa? Adrusu juga. Jadi kalau peringkat awal baru belajar, kadang-kadang saya pertimbangkan, saya bagi betul jugalah. Tapi bila dah lama dah belajar ni, insya-Allah kita nak belajar cara tulis pun mesti tepat. Sebab alif yang sentiasa dibaca dengan baris, sama ada kita ibtidah ataupun kita wasal, duduk di awal bacaan, duduk di tengah-tengah bacaan, dia sentiasa dibaca. Mesti letak hamzah. Okey, hamzah ini, alif dengan hamzah ini dinamakan hamzatu qat'i. Okey, mesti ada. Wa mata, bagi tanya lagi dah. Wa mata kosong ilal bait, ke rumah. Agak-agak bila kamu pulang ke rumah. Okey, jadi pulang apa di dalam kamu sebut? Raja'. Jadi kita kena ingat. Okey, raja'. Raji'in. Okey, mudhari'nya jadi kalau kita silap sebut mudhari' bahaya. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Baik. Ra ni bagi atas. Jadi kalau ra tu hidup, dia bagi atas teballah sikit. Ra. Tapi janganlah melampau sangat tebalnya. Okey, ra ni mati. Sebelumnya bagi atas. Ra ini pun dibaca tebal sikit, yau. Gitu. Tapi jangan melampau. Yau, tu melampau. Yau, itu cukuplah. Okey. Raja'a yarji'u. Jadi kalau kita kata saya pulang, mesti alif bertanda hamzah. Okey. Arji'u. Jadi baris jim, bagi bawah, ketika yarji'u, ketika arji'u pun sama juga ya. Jadi jangan silap. Ada orang dia kata, Ustaz, kalau kata bayatubu, sebab apa tak baca raja'a yarju'u? Ini bahasa Arab. Jadi Arab sebut kita pergi ikut. Baik, alhamdulillah. Jadi dia pun jawab, arji'u fi sa'atil 'ashirati lailan. Saya pulang bila pada pukul 10 malam. Jadi mungkin kelas dia pukul 8 kot. Jadi saya pulang pada pukul 10 malam. Baik. Pada modul 1 yang lepas, kita dah bincang tentang jam. Mudah-mudahan kita masih ingat lagi pelajaran yang terakhir yang ke-20 pada sesi yang lepas. Dah ada bincang tentang apa? Tentang jam. Pukul 1, pukul 2 sampai pukul 12. Lepas tu kita bincang lagi pukul 1.30, 1 suku, 1.20. Yang tu kena ingat ya. Baik, kataan fi dia tergolong dalam kategori apa? Huruful jar. Harfun min hurufil jar. Jadi huruful jar bilangan kesemuanya 20. Okey. Jadi yang kita petik cuma 8 yang biasa diguna. Kita biasa guna 8 yang kerap diulang.
Tapi yang majoriti yang besar, jumlah besarnya berapa? Ada 20. Baik. Jadi bila datang fi, kita masuk kataan as-sa'ah lepas dia. Ta ini mesti baca baris bawah. Sebab fi. Fi sa'ati. Fi sa'atil ashirati. Jadi kataan al-ashirah pun ta-nya kena baca baris bawah. Yang ni ikut yang ni. Sebab dia kira di i'rab sebagai sifat pada yang ni. Begitu. Okey. Lailan pada waktu malam. Baik, alhamdulillah. Selesailah latihan yang keempat. Okey. Saya nak buka soalan, mana-mana yang ada yang nak tanya ke. Kalau ada yang nak tanya sila. Ada soalan. Okey, kalau ada saya teruskan ya. Baik. At-tadribul khamis, latihan yang kelima. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'inan bil af'al allati bainal qausain. Okay. Ajib an. Kataan ajib an, terjemahannya jawablah. Okey, digandingkan dengan an. Kadang-kadang an ini kita tak terjemah pun. Tapi dalam bidang ilmu hadis, an Abi Hurairah, di sana maksudnya apa? Daripada. Kadang-kadang an makna apa? Daripada. Kadang-kadang tidak diterjemahkan. Tapi kena tulis. Di sini ajib an. Nun yang mati, bila dia jumpa dengan alif lam, jadi nun itu dihidupkan dengan baris bawah ketika bacaan sambung. Maka saya pun tulis dengan baris bawah ajib anil. Okey. Jadi begitulah yang jumpa dalam Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dalam Quran. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Banyak lagi contoh yang lain ya. Okey, jawab soalan berikut musta'inan bil af'al dengan mendapat bantuan. Okey. Adapun berdasarkan fi'il yang diletak dalam kurungan. Jadi fi'il itu sebagai panduan kita. Makna fi'il itu kita kena faham. Fi'il itu kita kena ubah sesuaikan dengan jawapan. Okey, baik. As-soal, Mada taf'alu ya Ali? Okey, Mada taf'alu ya Ali? Jawapannya apa? Apa kamu buat, wahai Ali? Perkataan Ali di hujung itu, ain, lam, ya. Ya ini memang bersatu. Ya ini kalau kita baca asalnya memang bertanwin. Aliyun, seperti Muhammadun, begitu ya. Okey, seperti Hasanun bertanwin, seperti Abbasun bertanwin. Jadi kalau kita datangkan ya, ya ni dipanggil harfu nida, wahai. Bahasa standardnya wahai. Jadi bila datang ya, tanwin yang di hujung ni digugurkan satu. Dia kena baca baris depan, tapi dia baca baris depan satu saja. Ya Aliyu, begitu. Jadi ada ke tajuk yang kita bincang ni? Ada akan datang. Namanya tajuk Al-Munada. Panjang lagi. Di sana ada paling kurang ada 3 jenis munada yang kita akan belajar. Maksimumnya 4. Perbincangan ni ada tajuk khusus. Okey, Al-Muhammadun. Kita akan baca ya Muhammad. Begitu. Okey. Jadi mada taf'alu ya Ali? Apa kamu buat wahai Ali sekarang ini? Dia tengok, oh ya silu basuh. Kalau ya silu maksudnya dia basuh. Jadi kalau Ali jawab, saya sedang basuh kereta.
Tukarlah. Nah, Ali kata, aghsilu. Okey, kita ambil perkataan yaghsilu, buang ya. Tak ganti dengan alif. Pertanda hamzah. Mewakili makna saya. Aghsilu, saya sedang basuh. Okey, as-sayyarata, kereta. Jadi bila kita baca sambung, aghsilu sayyarah. Lam ni lompat kepada si. Okey. Jadi bila kita berhenti, bolehlah mati di hujung. Tak, bila mati tu ta marbutah bertukar bunyinya jadi ha. Aghsilu sayyarah. Ada sahabat lain tanya, masa saya guna modul ni untuk yang lain, dia kata, boleh tak Ustaz tambah ana ke depan? Nak guna ana boleh, tak ada masalah. Ana aghsilu sayyar. Boleh? Jadi kalau kita nak guna ana pun boleh. Aghsilu, ini sudah pun mewakili makna saya. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kita berpindah kepada soalan kedua. Madza taf'alu yabni? Okey, kita tanya anak kita tak? Anak kita seorang dan lelaki. Madza taf'alu, apa kamu buat? Yabni, wahai anak. Okey. Jadi dia kata nak kata apa? Ad-durus, pelajaran. Yuraji'u makna apa? Mengulang kaji. Tapi tak ada guna yuraji'u. Yuraji'u itu untuk dia. Kalau saya, tukarlah kepada hamzah. Dah, bertongkat alif. Okey. Tapi tuan-tuan tak boleh baca kena baca u. Dibacanya uraji'. Okey. Yang ni pelik sikitlah. Jadi dulu kita pernah sebut dulu, kenapa kena baca baris depan. Okey. Jadi kalau tanya Ustaz, saya tak ingat dah. Jadi jawapannya, kalau fi'il madhi itu bilangannya 4 huruf. Raja'a, telah mengulang kaji. Raja'a, telah mengulang kaji. Di berapa huruf ni? Wahid, isnani, thalatha, arba'. Fi'il madhinya ada 4 huruf. Kalau 4 bermakna adalah satu huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Alif. Jadi kalau tuan cari dalam kamus Al-Farid, cari ra, alif, jim, ain, terus dapat. Sangat mudah. Pahala kurang, sangat mudah. Jadi kalau tuan-tuan cari dalam kamus Al-Marbawi, carilah ra, jim, ain. Huruf asalnya ada 3, ra, jim, ain. Lepas ra, jim, ain, barulah mungkin baris yang kedua, dapatlah raja'a. Mana apa? Ulang kaji. Kalau cari lagi, kata lain jumpa. Istarja'a. Istarja'a maksudnya apa? Berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna istarja'a. Okey. Dia berkata raja'a, mudhari'nya disebut yuraji'u. Tak sebab baca you. Tak baca ya. Sebab madhinya ada 4 huruf. Begitu. Kalau madhi 4 huruf, huruf ya ini baca baris depan. Kalau kita tukar kepada saya, huruf hamzah lah. Betul ke alif pun sama. Dia baca baris depan. Begitu. Okey, jadi jawapannya apa? Uraji'ud durus. Saya sedang mengulang kaji pelajaran. Okey, soalan berikutnya. Madza taf'alina ya ukhti? Madza taf'alina? Okey, kita tanya adik perempuan kita lah ya. Madza taf'alin, apa kamu buat wahai adikku? Adik perempuan. Nak kata kakak pun boleh ya, umum. Okey. Jadi kataan ukhtun mufrad. Okey. Jadi bila kata ukhti, kakak saya ataupun adik perempuan saya. Bilangannya tetap mufrad. Jadi bila kata awak buat lelaki, taf'alu. Awak buat tapi perempuan, tak taf'alina. Okey. Jadi mudah saja. Kalau taf'alu ni untuk awak lelaki. Awak perempuan tambah apa di hujung? Tambah ya, modify sikit. Ya mati. Jadi kalau ya ni mati, kita perlu tukar baris.
Tak, sebelum ni baca bagi bawah. Taf'alina. Okey, kalau tuan-tuan nak letak tanda mati pun okey. Kosor tu mati dah, ya. Mada taf'alina ya ukhti, dia kata apa? Yusa'idu. Pada sesi yang lepas kita dah bincang dah. Kata yusa'idu makna apa? Tolong. Okey, kalau kita cari dalam kamus, nah, kataan ni saya akan dapat daripada sa'ada. Madinya ialah sa'ada. Okey. Mudhari' yusa'idu. Okey. Bilang. Nah, wahid, nani, talata, arba'. Kisnya sama seperti roja'. Jadi bila madinya 4 huruf, huruf ya ini baca macam mana? Baca dhammah. Begitu. Kalau saya tolong, jadilah usa'id. Okey, jadi kata-kataan yang selalu kita guna dah. Kita mesti tahulah ya. Maksudnya kita had. Nah, I had my mother. Contoh kan? Jadi kita tahulah bahasa Arab sebut sa'ada yusa'id pasangannya. Okey, berikutnya madza taf'alina ya binti. Kita bercakap dengan anak perempuan kita. Dah, seorang. Jadi anak perempuan, PN-nya pun kena perempuan jugalah. Madza taf'alina ya binti. Ibu jawab. Dah, yunazzifu, dia membersihkan. Dalam kamus kata apa? Nazzafa yunazzifu. Itu pasangannya. Okay, bagi yang lupa saya tulis balik. Nun, dhafa. Letak sabdu. Jadi kita kena tekan sikit lah. Dha ni. Nazzafa. Jadi bila ada sabdu, menandakan ada gandaan. Ada satu huruf yang dibuang, diganti dengan sabdu. Jadi asalnya macam mana? Asal, dah, kalau kita rungkaikan sabdu, nun, dha, fa. Okay. Nun bagi atas, dah, dha ini mati, dha yang kedua hidup, yang ini bagi atas. Okey, jadi ada 2 huruf lah yang sama. Dah, naw, dhafa. Jadi bila nampak ada 2 ni, Arab buang satu. Bila buang, mesti diganti dengan sabdu. Jadi berapa huruf semua sekali ni? 4 lah. Okey, jadi kalau mudhari', Arab baca macam mana? You. Okey, bukan ya, sebab madinya dah 4 huruf. Nadzafa yunazzifu. Kalau saya membersihkan, mesti u. Okey, unazzifu. Jadi dah semakin banyak ya kita belajar ni. Jadi banyak kata baru insya-Allah kita boleh ingat. Okey. Daripada awal fi'il mudhari' kita belajar muka yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Ini dah masuk muka 9, kita himpun. Dah, fi'il mudhari' kita belajar yang asas, kita ambil yang hujung-hujung jari. Okey? Jadi ambil apa? Huwa, ambil hiya, lepas tu anta, anti, ana. Ambil hujung dulu, mudah sikit. Yang ringan. Baik. Jadi kalau huwa, saya letak ya drusu. Dia sedang belajar. Kalau hiya, dia perempuan. Tak, seorang. Tadrusu. Ta, ya. Okey. Lepas tu kalau anta, tadrusu juga. Kebetulan sama. Anti, tadrusina. Ada ya, nun di hujung. Tak. Kalau ana, adrusu. Saya belajar. Okey. Dalam jadual yang saya bikin ini, saya letak istilah. Apa dia? Al-ghaib. Orang ghaib yang tak ada depan kita ni, pihak yang ketiga. Nah, al-ghaib, al-ghaibah, itu pihak yang ketiga. Al-mukhatab, orang yang kita bercakap depan. Okey. Kalau sebut al-mukhatab, muannasnya al-mukhatabah. Okey. Al-mutakallim, orang yang bercakap. Jadi first person. Jadi al-ghaib, pihak yang ketiga. Al-ghaib, al-mukhatab,
Al-ghaib, al-mughaibah, al-mukhatabah, orang yang kedua, pihak yang kedua. Manakala mutakallim, diri pertama. Okey? Sangat mudah. Jadi mana-mana perkataan fi'il mudhari' kita boleh letak di situ. Kataba mudhari'nya apa? Yaktubu. Yaktubu. Kat sini taktubu. Nah, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu. Okey. Baca. Baca apa? Qara'a mudhari' yaqra'u. Yaqra'u. Sini taqra'u. Taqra'u juga. Sini taqra'ina. Kat sini di hujung aqra'u. Okey, duduk. Jalasa yajlisu. Mudah aja. Yajlisu. Tajlisu. Tajlisu. Tajlisina. Kat sini ajlisu. Okey. Jadi kita boleh ambil lah mana-mana fi'il dia datangkan adu dengan pasangan mudhari'nya. Mudhari' itu kita letak pada hujung-hujung jari. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya rasa sampai muka 9 ini yang asasnya sangat mudah. Jadi tidaklah rasa berat dah kalau kita sambung sikit lagi. At-tadribus sadis, latihan yang ke-6. Okey, bunyinya ialah hawwilir rajul ila al-muthanna wal jam'i. Okey, tukar perkataan ar-rajul yang dalam bentuk tunggal mufrad ila al-muthanna kepada dua orang. Nah, wal jam'i dan jama'. Jadi ayatnya berbunyi ar-rajulu ya'malu fil masna'. Jadi, kita tukar isim yang depan. Jadi fi'il pun akan turut bertukar. Okey. Jadi di sini kita kena mahir yang pertama sekali mahir menukar isim daripada mufrad kepada muthanna. Dan juga kita kena mahir apa dia serasikan bilangan fi'il. Ar-rajulu maknanya orang lelaki lah, lelaki itu. Orang ni seorang saja. Muzakkar muannas muzakkar. Dia buat apa? Ya'malu, dia bekerja. Dia bekerja fi'il mudhari'. Merujuk kepada mana? Sekarang. Okey? Di mana dia bekerja? Fil masna', di kilang. Okey. Jadi kalau saya tukar kepada dua orang, sangat mudah. Ar-rajulani. Okey? Jadi isim tambah alif nun di hujung. Ar-rajulani. Fi'il kena sama ya. Fi'il mudhari' dia akan tambah alif nun. Ya'malani. Begitu. Jadi kalau fi'il madhi kita belajar dulu hanya tambah alif sahaja di hujung. Fi'il mudhari' tambah apa? Alif dan nun. Ar-rajulani ya'malani. Ini samalah. Jangan ubah. Okey. Berikutnya jamak bagi ar-rajul kita kerap dengar bahkan dalam al-Quran ada berulang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal. Jadi ejanya alif lam ra jim alif. Okey, ar-rijalu. Okey. Ini mufrad. Ini muthanna. Jika muthanna ra jim lam. Bentuk mufradnya masih utuh lagi. Tambah saja alif nun. Jika jamak ra jim. Antara jim dengan lam sudah pun diselit alif. Jadi bentuk mufradnya sudah pun kacau. Sudah pun ada perubahan. Maka ini kita dah belajar dulu. Namanya jamak taksir. Jadi ramai kan? Untuk lelaki. Jadi ya'maluna. Ya'maluna. Jadi perkataan ya'maluna ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Diguna untuk ramai. Sebab dia punya mubtada ataupun isim kat depan itu ramai. Lelaki. Ar-rijalu ya'maluna fil masna'.
Okey. Perkataan ya'maluna tuan-tuan, kita tengok dalam Quran kerap tak berada di hujung ayat. Innallaha khabirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui tak apa yang mereka lakukan. Ada ya'malun. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, dah baca dah dulu. Tak, ya'maluna dan sebagainya lah. Iaitu fi'il mudhari'. Depan ada huruf ya, di hujung ada waw nun. Menandakan ramai lelaki. Okey, at-tadrib as-sabi', latihan yang ke-7. Hawil at-tajira ila al-muthanna wal jam'. Tukar kataan at-tajira yang tertera dalam ayat di bawah tak kepada muthanna dan juga jam'. Okey, ayatnya berbunyi at-tajiratu ta'malu fi as-suq. At-tajiratu ta'malu fi as-suq. Maknanya apa? Peniaga perempuan itu sedang bekerja di pasar. Orang lelaki kerja juga, macam saya ambil lah contoh untuk perempuan pula ya. Jadi kalau tuan pergi ke Terengganu, Pasir, Kedai Payang, ramai juga orang perempuan bekerja, jual keropok. Jadi kalau seorang perempuan disebutnya at-tajirat. Fi'il pun kena sama jantina, sama bilangan. Jadi at-tajiratu itu muannas, ta'malu fi'il pun muannas. Baik. Kalau dua orang kata macam mana? Tambah sahaja. Jadi kita kena buka dulu. Ta marbutah tambah alif dengan nun. At-tajiratan. Ta marbutah buka tambah alif, tak sama dengan alif yang berakhir dengan nun. At-tajiratan ni kedua-dua peniaga perempuan tu buat apa? Ta'malani. Dua-dua bekerja. Di mana? Di pasar. Jadi tambah lain fisuk di hujung. Yang pentingnya yang inilah dia kena sama. Sama jantina. Okey, ta'malan. Yang tadi kalau dua orang lelaki ya'malan. Dua orang perempuan ta'malan. Okey. Jadi kena ada beza sikit. Baik. Jadi kalau ramai peniaga perempuan mudah aja. At-tajirat. Terlebih dahulu kita kena buang ta marbutah. Untuk kita jamakkan mana-mana mufrad yang muannas. Mufrad yang muannas di hujungnya ada ta marbutah. Ta marbutah tu kita kena buang dahulu. Dan kita tambah alif dan ta. Okey? Ta yang belakang ni ta maftuhah. Baik. Jadi kenapa kena buang dulu? Sebab ta marbutah itu simbol muannas. Ini pun simbol muannas. Maka tak boleh ada dua simbol muannas dalam satu patah perkataan. Dia bergaduh. Jadi kita kena buang, tambahlah alif ta. At-tajiratu di sini fi'il pun kena ramai jugalah. Arab sebut ya'malna. Okey. Kena hati-hati ya. Kalau seorang tadi apa? Ta'malu. Fi'ilnya ta'mal. Okey, kalau dua orang, fi'ilnya ta'malani. Ta juga. Tapi kalau ramai perempuan, fi'il mudhari', huruf depan ni bukan ta ya. Ya'malna. Dan di hujung ada apa ni? Ada nun. Nun. Bukan waw nun ya, ada nun saja. Dan sebelum nun mesti dimatikan. Nun ini apa namanya? Nun an-niswah. Nun menunjukkan perempuan ramai. Jadi kita baca at-tajiratu ya'malna fi as-suq. Okey? At-tajiratu ya'malna fi as-suq. Jadi kalau kita letak dalam senarai jari kita ini, dalam sifir jari, kat sini apa tadi? Ya'malu. Turun bawah ya'malani. Turun lagi ya'maluna. Okey, kalau sini mewakili hiya lah. Sini rumah perempuan, kunna perempuan ramai. Ta'malu.
ta'malani, ya'malna. Selesailah dua jari untuk pihak yang ketiga. Dah terpesan. Ya'malu, ya'malani, ya'maluna. Ta'malu, ta'malani, ya'malna. Cuma saya nak pesan ya, kita sebut ain dengan terlampau keras sangat. Ataupun jangan terlampau dalam sangat. Ada orang sampai mencerik bunyinya. Ya'malu. Tu berat. Ringan je ya. Kita nak sebut biar mudah, ringan, santai. Ya'malu. Gitu je. Janji dia beza dengan hamzah. Ya'malu. Jangan ya'malu itu. Ya ni dia hamzah. Ya'malu. Ya'malani. Ya'maluna. Ta'malu. Ta'malani. Ya'malna. Okay. Jadi kalau kita baca Quran pun baca ringan je. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu melampau. Okey. Kita nak buat yang sederhana cukuplah. Baik. Jadi saya letak dalam jadual di bawah itu, di bawah al-ghaib untuk pihak yang ketiga. Kalau saya ambil contoh yadrusu, huwa yadrusu, huma yadrusan, hum yadrusuna. Okey. Kalau al-ghaibah pihak ketiga untuk perempuan, hiya tadrusu, huma tadrusani. Okey, hunna yadrusna. Jadi ya bukan ta ya. Lepas tu di hujung tu ada nun. Nama apa nun? Nun an-niswah. Okay, saya tulis sikit. Sebab ada orang dia mungkin baru lagi mana ni. Nama apa? Nun an-niswah. Nun menunjukkan perempuan ramai. Jadi dulu ada orang Islam, sebab apa nak baca nun an-nisa? Dah. Nisa kan ramai juga. Saya pun tak tahulah ya. Bahasa Arab ni istilahnya sudah pun begitu sekian lama yang disebut dalam kitab-kitab nahwu, kitab-kitab sorof, kitab bahasa Arab. Jadi kita pun kena akur lah. Saya tak ada jawapan. Jawapan begitu je. Sebab Arab disebut begitu sekian lama dah. Maka kita pun kata, nun niswah. Okey. Jadi bila kita ambil mana-mana perkataan, tak. Contoh apa? Contoh menulis. Kataba yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Begitu. Apa lagi? Ulang kaji. Apa tadi ulang kaji? Raja'a, dia 4 huruf tak? Mudhari'nya yuraji'un. Okey. Yuraji'un, yuraji'ani, yuraji'una. Sini turaji'u, turaji'ani. Kat sini yuraji'na. Ingat ya. Tu last sekali di sini you, bukan tu ya. Yuraji'na. Okey. Alhamdulillah. Jadi ada lagi 2 latihan. Latihan yang ke-8 dan juga yang ke-9. Dan ada jadual sedikit untuk pihak yang ketiga dan pihak yang pertama, second person dan first person. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang dan nota-nota yang baru akan menyusul pada insyaAllah. Jadi untuk malam ini cukup setakat ini dulu. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi akan datang. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya saya. Ustaz, saya nak print. Saya tak boleh lah tak ada nota. Ya. Macam belum je belajar. Boleh buka tu kan? Boleh buka kan? Kalau lain internet kuat, Ayu punya boleh buka laptop. Sekarang tak boleh buka laptop. Jadi Ayu suka belajar ada nota depan Ayu. Ayu boleh tulis. Ada. Tapi nota boleh buka tak? Boleh, tapi tak best. Dia kena tulis depan juga. Okey. Nanti sambungan nota ni saya suruh awal sikit lah. Saya lupa. Minggu ni sibuk sikit. Nanti saya
masukkan awal sikit, jadi tuan-tuan boleh beri awal lah. Iyalah Ustaz, terima kasih. Allah tu terima banyak. Okey, jumpa lagi insya-Allah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye semua. Mana nak tutup ni? Oh, stop recording. Stop recording.